Dilarang kita pada B, kita kena ada jiwa yang taslim. Jiwa yang menyerah. Menyerah, bersedia untuk patuh dan taat secara zahir dan batin. Dia tak boleh main rasa tak puas hati, dan tak boleh siapa main pada kita meragukan, mematahkan kita punya taslim tu. Kita punya al-yaqin la yazalu bisyaq. Yakin kita tak boleh dirobohkan dengan keraguan. Kita dah yakin dah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dah percaya dah. Kita dah percaya dah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa. Dah percaya. Al-yaqin, kepercayaan ni la yazalu bisyaq. Tak boleh dengan cakap lain melonggakkan kita. Ini nama dia at-taslim. Tidak menolak sesuatu daripada Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Itu makna at-taslim. Ini penting ikhwatul iman dalam hal akidah. Ini tuan kitab kita cuba nak bagi penjelasan apa makna benda ni dalam akidah. Tuan kitab kita ni nak bagi tahu kepada kita ikhwan, benda ni sangat penting dalam hal akidah. Letak kita punya kepercayaan 100%, letak kita punya kepercayaan 100% kepada Allah dan Rasul. Ini adalah satu tuntutan. Lepas tu pelajaran yang kita dah baca dah, muka surat 58 tu Pak Mik nyatah tu, dia buat perkataan Imam Muhammad bin Shihab Az-Zuhri. Dia meninggal pada tahun 124. Ini perkataan siapa? Imam Muhammad. Boleh lagi, boleh. Imam Muhammad bin Shihab Az-Zuhri, ataupun dia popular dengan nama Imam Zuhri. Imam Az-Zuhri. Dia meninggal pada tahun 124 Hijrah. Kita 1400, dia meninggal 124 Hijrah. Jadi imam ni tak ada kena mengena dengan Wahabi. Tak ada kena mengena total. Imam Az-Zuhri. Nama dia Imam Muhammad bin Shihab Az-Zuhri. Imam Salaf. Imam Salafus Salih. Dia kata apa dia? Dia kata minallahi risalah wa ala rasulil balagh wa alaina taslim. Kata Imam Az-Zuhri dalam tajuk ni, dia kata Allah menganugerahkan risalah, yakni mengutuskan Rasul. Allah, ikhwan, mengutuskan kepada kita Rasul. Minallahi risalah. Apa dia risalah? Risalah ini adalah isi daripada Islam itu. Rasul dia pembawa ar-risalah. Rasul dipanggil Rasul kerana dia membawa benda daripada Allah. Dia membawa sesuatu daripada Allah. Jadi dia dipanggil ar-Rasul. Dia pembawa sesuatu daripada sisi Allah. Yang dia bawa itu ar-risalah. Ada benda, perutusan daripada Allah. Islam. Dia bawa Islam. Dia bawa wahyu. Dia bawa benda yang kita nak kena ambil tahu. Wa 'ala rasulil balagh, wa 'ala rasulil balagh. Manakala Rasul, dia penyampai risalah itu. Rasul adalah penyampai risalah. Tengok Imam Az-Zuhri dia faham makna taslim tadi. Kita nak belajar akidah, sebelum belajar akidah, dia buat pencerahan dulu apa dia taslim. Benda ni kena ada dalam dada kita ikhwan. Nak belajar apa pun akidah. Orang panggil usuluddin, orang panggil ilmu-ilmu apa? Ilmu-ilmu makrifat. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama makrifat Allah, kenal Allah. Ini bukan hadis. Ini cuma kata-kata, kadang-kadang boleh benar, kadang-kadang boleh tak benar. Awaluddin ma'rifatullah dengan ayat wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budullah. Antum cuba tengok ada bercanggah tak? Saya ulang Awaluddin ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah. Apa makna ma'rifat? Dia ambil daripada perkataan arafa ya'rifu. Arafa maksud dia kenal. Macam mana saya nak kenal tafsir ni? Warna dia biru. Warna dia biru, makrifat lah. Tapi saya makrifat lah kitab ni. Isi dia saya tak tahu lagi. Tapi kenal lah. Saya kenal lah orang tu. Itu nama dia makrifat. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Ayat Quran Az-Zariyat, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa
budun. Ayat Quran guna liya'budun, bukan liya'firun, mengenal. Dia kata liya'budun, untuk ibadat. Kalimah tu awaludin ma'rifatullah. Ayat Quran tidak dijadikan jin dan manusia untuk menyembah Allah. Apa maksud sembah? Sembah ni dia kenal pun dia kena sembah, tak kenal pun dia kena sembah. Sebab dia dibuat untuk jadi hamba. Makrifat ni apa dia? Dia kenal. Maka bila dia kenal, atas dia lah nak sembah tak sembah. Kata orang usuluddin, kata orang-orang ni awaludin ma'rifatullah. Pasal tu ada depa cakap, Pak Amit, pasal apa saya tak semayang, saya tak kenal Allah lagi. Pasal apa? Ada orang makam dia tinggi sikit. Dia bawa contoh dia dengan Tuhan macam kita dengan makhluk. Saya kenal Pak Long. Cukup kenalnya. Orang kata best friend. Jadi saya boleh pergi rumah Pak Long, ambil kunci kereta Pak Long, start belah lagu tu aja. Pak Long tak akan kata apa. Tapi orang lain tak boleh buat lagu tu, Pak Long murka. Awak? Oh, dia pun tak nampak muka saya? Oh, belum. Tak sangka lagu ni punya metalik baru nak tengok juga. Sayang tu, sayang. Berat ni berarti. Boleh. Oh, lega. Baik. Jadi ada orang belajar ilmu makrifat ni Pak Mik, dia kata begitu punya kenal, maka sampai pada peringkat orang yang belum kenal Tuhan, dia tak boleh masuk dalam wilayah Tuhan. Tapi orang tu bila terlampau kenal Tuhan, dia boleh masuk sampai wilayah Tuhan. Dia sampai peringkat dia tak semayang pun Tuhan tak akan marah. Pasal apa? Dia telah makrifat, terlampau kenal. Terlampau kenal. Tapi orang yang belum kenal, dia lalu depan wilayah pun dia akan dimarah, dia akan dianggap penceroboh. Tuhan akan hukum dia. Tapi Quran pula menyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun lebih tinggi daripada makrifah tadi. Maka kerana itu kita mengambil ayat Quran Az-Zariyat, kita menolak perkataan itu. Kerana di sisi kita makrifah itu adalah al-ilmu. Makrifah Allah di sisi kita adalah al-ilmu, belajar ilmu akidah. Kata Imam Az-Zuhri, minallahi risalah. Allah yang menurunkan risalah. Wa 'ala rasulil balagh. Rasul hanya menyampaikan. Rasul dia diidafahkan kepada Allah. Dia utusan Allah. Utusan Allah membawa sesuatu. Wa 'alaina taslim. Atas kita untuk taslim, untuk tunduk dan surrender kepadanya Rasul bawa itu, kerana dia bawa risalah. Ikhwan, daripada sinilah kata, baru kita sambung muka surat ni, dia kata kewajipan seorang Muslim adalah tunduk dan taslim, tunduk dan menyerah hati dengan percaya. Ini kita belajar bab akidah. Ini ikhwan kita belajar dalam hal akidah. Imam At-Tahawi dalam akidah At-Tahawiyah kan. Pelajaran mula-mula kita belajar dulu kuliah duha kan. Dr. Radi ajak kita. Imam At-Tahawi. Mula-mula masa kita belajar dulu, Imam At-Tahawi kata apa dia? Allah Ta'ala ni, untuk kita faham itu, kewajipan seorang Muslim adalah tunduk dan taslim secara sempurna. Kita nak tunduk pada Allah, Allah bukan direct dengan kita. Allah menggunakan Rasulullah. Apa makna Rasulullah? Utusan Allah. Semua para anbiya dan Rasul adalah Rasulullah. Musa adalah Rasulullah. Harun adalah Rasulullah. Ibrahim adalah Rasulullah. Termasuk Nabi kita Muhammad adalah Rasulullah. Mereka utusan Allah. Kerana Allah Ta'ala ni, seperti kata Imam At-Tahawiyah dalam aqidah, kata Imam At-Tahawi dalam aqidah At-Tahawiyah, dia kata la tablughuhu al-awham wa la tudrikuhu afham al-afham. Allah ni, yang kata Allah ni tak sampai angan-angan kita nak bayang dia. Kita tak boleh nak angan-angan. Dan dia ni tak boleh kita nak faham dia guna akal kita hak seketul itu, otak tu. Tak dapat. Pasal Allah ni dia bukan benda. Dia Khalik, dia pencipta. Jadi macam mana nak faham Allah? Nak faham Allah kena pakai ar-risalah, perutusan Allah. Pasal itu semua kita kena tunduk pada Rasul. Kenapa ikhwan? Kerana dia Rasulullah. Dia nak menyampaikan sesuatu daripada Allah.
Dan Allah tak lantik semua orang. Allah tak lantik semua orang. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. Bagi umat itu ada rasul. Apa dia? Ani'budullah. Rasul itu akan dapat risalah daripada Allah. Kita panggil wahyu Islam ini, untuk menceritakan macam mana kita nak beribadat kepada Allah. Pasal ayat itu tadi kata, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Banyak ayat seumpama itu. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah kamu Tuhan yang telah menjadikan kamu. Jadi nak sembah dia macam mana? Nak guna angan-angan tak boleh. Kalau angan-angan, maka jadilah dewa dan dewi. Jadilah Lord Murugu, Lord Krishna. Ada orang kena daun kentum cakrai lebih sikit, dia bayang Tuhan. Macam terjemahan agama-agama bertuhan ni. Kalau nak guna akal, kawannya akal dia agak dikatakan minda kelas pertama, Tuhan dia elok sikit. Tuhan dia agak profesional sikit. Kena otak orang kampung, hanya duk kena rokok daun saja, sigaret pun tak dan. Tuhan rendah sikit. Pasal itu Imam Tahawi menyebut kepada kita, la tablughuhu awham. Tak ni akal ini, awham kita ini. Angan-angan kita tak boleh capai Tuhan. Ataupun afham, kita punya afham ni, akal kita ni tak sampai. Kenapa? La yushabbihul anam. Kerana Tuhan ni tak pernah serupa dengan makhluk dia. Maka macam mana yang kata Tuhan? Kena mendapat risalah, kena mendapat wahyu daripada Allah. Maka Allah lantik Rasulullah ni sebagai wahyu. Karena itu banyak umat boleh jadi berjuta-juta. Berjuta-juta ni, dia punya leader dia satu aja, para utusan Allah. Siapa canggah dengan leader ni, dia buat maksiat kepada Allah. Dia akan mencipta kecelaruan dalam beribadat kepada Allah. Kata penulis kitab kita ini, tunduk kepada perintah Nabi SAW, menerima berita yang datang dari beliau dengan penerimaan yang penuh, dengan pembenaran. Tak boleh menentang apa yang datang daripada Allah dan Rasulnya dengan perkataan batil, hal-hal yang syubhat atau ragu-ragu, dan tak boleh juga dipertentangkan dengan perkataan seorang pun daripada manusia. Sebelum kita nak belajar akidah Ahlussunnah, had ni dia bagi tahu dulu. Atau tengok metod Ahlussunnah sebelum kita mengaji sahih fikih sunnah. Mukadimah dia macam mana? Panjang, berapa kuliah mukadimah dia. Sebelum kita belajar akidah Bakmik, dia syarah ni dulu. Pasal apa takut? Lagi dalam duk syarah, ambil akal jadi dalil. Ambil angan-angan jadi dalil. Tak boleh. Saya bagi contoh pada antum. Tengok dalam pelajaran akidah. Allah sangat berkuasa di atas benda yang dia kehendaki. Bahasa saya. Tengok. Allah sangat berkuasa di atas benda yang dia kehendaki. Boleh faham tak? Lagi sekali nah. Lagi sekali. Ni bukan silap mata apa, tak ada. Betul-betul ni bukan silap mata. Allah berkuasa di atas segala benda yang dia kehendaki, ataupun bracketlah yang dia inginkan. Semua benda yang dia mau, dia berkehendak. Dia sangat berkuasa di atas benda yang dia berkehendak. Okey, lagi satu. Clear nah? Lagi satu, Allah sangat berkuasa di atas segala sesuatu. Allah ni, apa yang dia mau, apanya Allah mau, Allah sangat berkuasa. Kehendak dia ni, dia mau apa? Iradah dia ni. Iradah dia ni, apa dia mau, dia berkuasa. Dua perkataan. Satu Ahlussunnah pakai, satu Ahlussunnah tolak. Kalau kita tak dapat bimbingan dalil, dua-dua dekat kita tu sama. Tapi setelah kita belajar akidah berdalil, ada satu ditolak, ada satu diterima. Yang ditolak apa dia? Yang ditolak, Allah berkuasa, sangat mampu di atas apa yang dia kehendaki. Itu ditolak. Yang diterima, Allah berkuasa di atas segala sesuatu. Pasal apa? Itu lafaz Quran. Kalau Allah itu berkuasa di atas benda dia kehendaki saja, ni banyak benda dia tak kehendak, jadi siapa ada kuasa? Allah mau tak kufur? Dia tak mau.
Allah mau dah orang dua dia. Dia tak mau tapi jadi tak benda tu. Jadi habis siapa punya kuasa? Tapi yang betulnya Allah berkuasa di atas segala sesuatu. Maka benda yang dia mau pun dia kuasa, ada benda dia tak mau tapi dengan kuasa dia juga benda tu jadi. Pasal itu tak boleh pakai afham dan tak boleh pakai awham. Kita tak boleh pakai awham, tak boleh pakai afham. Angan-angan tak boleh khat. Pasal itu belajar akidah kena dalil. Dalil tu siapa buat main? Dalil bukan ulama cipta. Dalil itu minallah. Daripada Allah kepada Rasul. Pasal itu gamakkah kita kata Allah bersemayam di arasy? Kita tak boleh kata salah kita kata. Setelah ada dalil. Dan dalil tu siapa yang berhak memberi pencerahan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita ya ikhwan. Agama ni bukan milik kita. Apa nama kita kata at-tahlilu wat-tahrimu haqqullahi wahdah. Halal haram ni hak Tuhan, bukan hak kita. Kita tak boleh kata halal, kita tak boleh kata haram. Mana dalil kita? Apa dia kata ikhwan? Tak boleh menentang perkataan Rasul dengan perkataan siapa pun. Ini sangat dahsyat. Ikhwan, sampai ke sini ikhwan, kita kalau boleh faham kaedah ni, kita boleh faham banyak-banyak hadis dia ada. Kalau kita boleh faham benda ni, macam mana dahsyatnya kita kena jaga disiplin akidah dalam agama. Tak boleh ambil perkataan mana-mana manusia menentang perkataan Rasulullah. Mengingatkan kita perkataan Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, aku bacakan kepada kamu qala Rasulullah, kamu tanya ke aku qala Abu Bakar. Aku kata ini Nabi kata, kamu tanya ke aku Abu Bakar kata macam mana pula? Patutlah kepala kamu diturunkan batu daripada langit. Kita boleh faham bagaimana nilai seorang Rasul. Betul? Ya, no, tangan dia. Bukan tangan siapa-siapa. Betul, salah, hak, batil, sunnah, bid'ah, tangan dia. Lisan dia, bahasa dia. Semua kita kena diam. Dia kata boleh? Boleh. Jadi, bila Nabi kata kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, dengan ulama kata bid'ah ada dua. Bid'ah dalam ibadat ni ada dua. Satu bid'ah bagus, satu bid'ah kurang bagus. Nabi kata kullu bid'atin dalalah. Ulama kata maksud kullu tu bukan kullu semua, kullu setengah. Yang duk bagi maksud ni manusia. Yang kata kullu bid'atin Rasulullah. Maka kita kena jadi orang yang bijaksana dalam menilai ungkapan siapa. Ungkapan Rasulullah. Ya, kena tahu. Biar api ya, ulama nak kata apa pun. Dia hanya ini satu skut apa tu? Bila hafal lama-lama tak mengulang dia lupa. Kan? Ini perkataan manusia saja. Katalah siapa pun dalam dunia ni, kita ada Yusuf Qardawi, kita ada Syekh Utsaimin, kita ada bin Bas yang semua dah meninggal, kita ada Albani. Ini semua bukan Rasul. Yang sampai perkataannya kita kena terima. Tidak. Kenapa kita terima perkataan sebahagian manusia? Kerana dia membawa perkataan Rasulullah. Dia menerangkan. Penerangan dia tak lari daripada matan yang betul. Kita terima. Bukan kita terima namanya, bangsanya. Tidak. Dalam agama tidak ada itu. Kerana Quran dah menyatakan inna akramakum indallahi attaqakum. Kita boleh faham kenapa Nabi kata man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Dan kita boleh faham bohong pada aku masuk neraka. Pasal apa ni? Imam Az-Zuhri bagi tahu minallahi risalah wa 'ala rasulil balagh. Nabi tak tambah, tak ejeh, Nabi hanya menyampaikan saja. Pasal itu wajib kepada kita bertanya, daripada mana sumber awak? Daripada mana awak ambil ni? Dia tak boleh bagi penjelasan. Kita tinggal hang kalau tak terima aku, kita kira putih adik-beradik. Apa punya cakap macam tu? Hang kalau tak terima aku kira hang kurajak. Hang kalau tak terima aku kira hang ludah muka aku. Ludah sungguh sekali lagi. Baru nak samak muka. Kan? Bukan masalah tu. Masalah dia hang nak cakap apa, hang nak bawa apa.
Kalau hang nak bawa syekh tu kata, syekh ni kata, wali tu kata, wali tu, kita tak tolak syekh, kita tak tolak wali, kita tak tolak Habib. Yang kita nak tahu, wali, syekh, Habib ni semua bawa apa? Very easy to understand. Ni bukan benda yang ni tak faham nak kena pergi hospital, tukar darah bagi elok balik. Dah. Benda yang easy to understand. Cakaplah Habib nak cakap apa. Habib nak menari ke? Okey, boleh. Mana dalil? Dan sistem dalil ada. Sistem dalil. Dia bukan ulama buat. Dia ambil daripada lidah Abdullah bin Abbas dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Sammu lana rijalakum. Setiap benda yang hang sebut daripada Nabi, hang kena sebut siapa ceritakan. Ya. Bukan kita buat hari ni. Abdullah bin Abbas, anak murid Nabi. Sepupu Nabi. Nabi nikah dengan mak menakan dia, Maimunah. Dia orang besar. Nabi doakan dia faham sunnah. Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Bukan pergi faham gila babi ni, pergi faham sunnah. Bukan kaedah kita. Tidak. Bukan kaedah kita. Dan kita nak sabitkan ungkapan Rasulullah. Kita nak kata ni agama. Adakah kita terlupa ayat dalam surah Ar-Rum? Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Hadapkan wajah kamu kepada agama yang fitrah, yang lurus ini. Apa maksud dia? Islam. Agama ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Islam agama ibadah. Macam mana nak ibadah? Rasul. Wahyu turun kepada Rasul. Apa boleh, apa tak boleh, apa kena, apa tak kena. Semua mesti mendapat endorsement daripada Rasul. Bukan kita yang bagi endorsement pada Rasul. Rasul bagi endorsement pada kita. Sahabat menjadi umat kesaksian. Sahabat jadi umat kesaksian. Mereka tengok Rasul dan mereka tengok umat selepas daripada Rasul. Mereka menjadi syahadah kesaksian Rasul. Hampa buat ni tak kena. Nabi pernah larang. Nabi tak suruh buat. Kita ambil daripada situ agama. Ini sebelum mengaji akidah Ahlussunnah, dia bagi penjelasan. Kata dia penyerahan diri, tunduk, patuh dan taat kepada perintah Allah dan Rasulnya merupakan kewajipan seorang Muslim. Merupakan kewajipan satu orang Muslim. Dia kena apa, ikhwan? Dia kena serah diri. Dia serah diri pada apa? Pada apa yang Nabi sebut. Nabi kata, saya abang tadi bila kita serah diri pada satu orang dengan penuh percaya. Penuh percaya. Macam sahabat duduk kuliah malam ni kan. Kalau sahabat tak percaya dengan saya, lagu duduk tongkat dagu. Ini bukan kata Denny, Dajjal ni yang tu keluar. Denny dia tak keluar. Dajjal ni mana dia ambil semua ni, dia duduk cakap ni aku tak pernah dengar. Dia main lagu tu. Tapi kerana trust, belief, kerana percaya. Tu rukun negara nombor 1 Pak Hamid. Kepercayaan kepada Tuhan. Dia percaya kat Tuhan aja, Rasul tak percaya. Kan? Patut kena buh kepercayaan kepada Allah dan Rasul. Baru betul baru beza dengan kepercayaan benda lain. Kalau kepercayaan kepada Tuhan, Islam, Buddha, Kristian sama. Semua percaya pada Tuhan. Tu rukun negara kita pun goyah tu. Tapi jangan abang kat orang lain kita tapi cakap benda tu main banjir nombor 2 pula lagi kan. Tapi rukun negara tu pun ulama tak bersidang, salah. Tak boleh kata percaya pada Tuhan. Pasal semua ayat Quran datang kepada kita, ati'ullah wa ati'ur rasul. Kalau percaya kepada Tuhan, itulah rukun negara, kasih amat tak salah. Dia percaya pada Tuhan. Cuma problem Al-Fadil Pak Kasim kita ni, dia blank sunnah. Dia blank. Kasim Selamat, dia buta. Tapi dia tak blank sunnah. Betul Pak Amir? Bukti dia, masa Kasim Selamat pergi mayat kubur Sabariah, dia berdiri ke dia duduk Pak Amir? Kasim, you can see. Kasim Selamat sunnah. You can see. Yang bergolek atas kubur ni mak darah tak mengaji. Boleh duha pun mak darah tak main. Dia bergolek, orang kata duduk tak boleh, bergolek terus. Anu buat gila atas kubur. Kasim Selamat very slow aja dia. Dia berdiri, lepas tu dia bertinggung. Kan? Dan kita baca hadis, ulama hadis kata, Nabi kata jangan duduk atas kubur. Lepas tu ulama hadis bincang, bertinggung boleh tak boleh? Ulama hadis kata bertinggung boleh. Jangan duduk, jangan pungkok kita ni letak atas kubur. Mana Kasim Selamat dia tak letak pungkok.
Dia takut bara api. Yang tak takut ni mak darah. Darah satu macamnya berguling. Tapi Pak Kasim kita tak blank. Dia cuma blank apa dia? Sunnah. Lepas itu rukun negara kena ubah. Bila rukun negara diubah, ada satu cahaya Tuhan bagi kepada negara ini. Pasal negara ni tak kena sunnah. Bukan nak cerita pasal rukun tu, nak cerita pasal yang ni. Nak cerita dia kewajipan kita. Kewajipan seorang Muslim patuh taat kepada Rasul. Ini wajib seorang Muslim. Di atas nama Muslim, dia kena buat benda ni. Dia kena serah diri. Bila Nabi sebut satu benda, dia kena serah diri. Dia kena percaya dekat Nabi sebut. Dia kena tawakal apa Nabi sebut tu betul. Macam mana sahabat-sahabat. Seperti kata Khalid bin Walid, aku tak boleh tidur malam. Aku pergi jumpa Rasulullah dan Nabi ajak aku berdoa. Aku baca doa. Khalid bin Walid kata, kalaulah aku jumpa Rasulullah, Rasulullah kata kat aku, Khalid, ubat tidur malam ni, kalau malam tak boleh tidur, hantar ada ubat dia apa? Ubat dia kena tidurkan harimau. Kalaulah Nabi kata lagu tu kat aku tetap akan tidurkan harimau kerana dia Rasulullah. Cakap dia tak patut diragukan. Itu makna taslim. Serah diri. Serah diri dengan understand. Bukan serah diri secara apa? Unknowledge. Tidak. Kita ada ilmu. Sunnah adalah ilmu. Quran adalah ilmu. Menyerah diri dengan ilmu, dengan pengetahuan. Tahu kata kewajipan kita percaya. Ikhwan, berapa banyak sahabat Nabi yang kita kata IQ dia tinggi? Tidak. Kalau kita ambil Bilal bin Rabah, kita ambil Abu Bakar As-Siddiq, dari segi apa? Cara pandang jauh, segi politik, tentulah rendah sikit Bilal bin Rabah. Tapi dia telah jadi ahli syurga. Bukan pasal akal dia, pasal ketundukan dia kepada sunnah Rasulullah. Ini penting ikhwatul iman. Pasal itu Quran kata tadi, fa'aqim wajhaka, wajah kamu ni zahir dan batin hadap lidini hanifa, agama yang lurus. Dia kata firman Allah Taala, wa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza. An-Nisa 80. Barang siapa yang taat Rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul di sini Nabi Muhammad. Rasul sebelum daripada Nabi Muhammad macam-macam dah ada. Barang siapa taat kepada Rasul ini. Ulama hadis kata bila disebut kalimah Rasul dalam tafsir, itu maksud dia sunnah kehidupan Rasul itu. Inilah hadis yang disebut di dalam Quran dengan nama Rasul. Taat kamu kepada Allah, taat kamu kepada Rasul. Ya, itulah hadis. Taat pada Rasul ni apa? Cakap dia, buat dia, larang dia, perintah dia. Semua tu nama dia sunnatul Rasul. Sunnah Rasul. Maka sesungguhnya dia telah pun taat mentaati Allah. Mudah. Jadi jangan main-main. Jangan kata ni Rasul punya sunnah. Jangan kata ni bukan sunnah. Awak kena ada bukti. Orang putih panggil bukti apa pakcik? Evidence. You need evidence to prove it. Ini nak biar ada kata satu bayan kan, satu nalamnya karkun bagi satu bayan. Tuan-tuan yang mulia, Nabi ada kata. Tuan-tuan yang mulia, Nabi ada kata. Nabi ada kata, Nabi ada kata. Semua Nabi kata. Buku pun dia tak tengok. Hadis pun dia tak belajar. Tapi dia tahu Nabi kata apa. Jangan, siapa bertanggungjawab atas statement ini? Imam Bukhari, Imam Muslim ataupun diri dia sendiri? Dia tak duduk sama Nabi. Nabi ada kata, Nabi ada kata. Nabi ada kata, ni siapa-siapa, apa dia apa? Nak pergi Mekah, siapa-siapa nak pergi Mekah, Allah tapih dia 70 kali. Ni nama ni, kita pergi buat tabung haji semua nama. Tahun tu kalau kita nak pergi Mekah, Allah tapih kita 70 kali. Tapi Nabi ada kata, siapa-siapa nak keluar sabilillah, siapa nak keluar sabilillah sebulan 3 hari, setahun 4 bulan, seumur hidup setahun 40 hari, seumur hidup 4 bulan IPB, Allah tapih 120 kali. Nabi ada kata. Pergi Mekah 70 kali dia tapih. Nak keluar setiap bulan 3 hari, nak keluar setahun 40 hari, nak keluar seumur hidup 4 bulan, Allah tapih 120 kali. Maknanya pergi Mekah dengan keluar 3 hari setiap bulan, yang mana dahsyat lagi? 3 hari dahsyat lagi. No, bukan menghina. Pi. Tapi Nabi ada kata.
Nabi ada kata, siapa bohong dia punya dekat, neraka ada masuk. Nabi ada kata. Itu saja. Tak apalah. Kalau benda tu sabit, benda tu sahih, katalah Nabi kata. Jangan main-main. Ini perkata dia keluar dalam WhatsApp kan. Apa? Polis duk cari apa? Berapa nama yang duk buat berita palsu pasal banjir kan. Satu punya soalan, ada apa masalah dia? Tempat tak banjir kata banjir. Apa polis nak sakit hati? Bukan fitnah ke hang. Saja nak tanya kan. Dia bubuhlah nama berapa orang, 3 orang tu kan. Haslina apa ke. Dia ada tulis nama-nama tu semua. Depa ni duk bagi rumus tempat tak banjir teruk. Dia kata banjir teruk. Lepas tu polis ni bagus juga, diminta serah diri dengan rela. Apa punya mangkuk serah diri dengan rela. Hampir cukup lah. Kita polis banyak duk tapi angkat lah. Macam Jais main kat saya. Main angkat lah. Kita suruh tak, tapi saya punya poinnya ialah, saya nak tanya kat polis tu, apa masalah dia tempat tak banjir kata banjir, buat serang, iman gugur, jadi syirik, jadi murtad? Asmi. Tak boleh lah benda tu, dia kalau tak ada banjir, kita kata banjir, dia jadi kalang kabut. Oh, tempat tak banjir, kata banjir salah. Nabi tak pernah kata, tiba-tiba kita kata, Nabi kata, tak ada boleh tangkap. Nabi jamin masuk neraka, bukan masuk lokap. Masuk neraka. Apa masalah dia? Daripada situ kita boleh understand apa dia bohong ni salah. Tapi dalam agama ni berapa banyak orang bohong Pak Mek? Berapa banyak orang bohong? Dia tipu sana, dia tipu sini. Ni banjir melanda, jom kita buat hajat perdana, jom kita baca Yasin perdana. Dia tipu. Nabi tak suruh buat. Pasal apa yang Nabi suruh buat kunut nazilah? Tak mau buat. 5 waktu minta tolong kepada Allah. 5 waktu minta tolong kepada Allah. Itu Nabi suruh buat. Itu ada sunnah, ada sabit. Bila berlaku masalah, semai hajat tak ada sabit. Kalau nak buat semai hajat individu tengah-tengah malam, itu you punya pasal lah. Tapi nak kumpul masyarakat, sekali buat semai hajat, mana dalil? Macam mana awak boleh cakap satu benda ni, awak tak rasa salah, tapi kawan tu pergi buat rumah pasal banjir, awak kata salah pula. Nak kena tangkap. Ni kita kata nonsense. Orang tak faham makna Rasul. Nabi tak pernah pun pergi buat tahlil rumah orang mati 1 malam 2 malam, tak pernah. Tapi orang buat. Dan orang kata pahala sampai. Sedangkan agama ni wahyu turun kat Nabi. Pahala sampai kah? Pahala tak sampai kah? Yang boleh cakap dalam dunia ni cuma 1 orang. Bukan 100 orang. 1 orang. Rasulullah. Dia saja kontak dengan Tuhan. Abu Bakar dah, Umar dah. Pasal tu Abdullah bin Abbas, dia boleh kritik Abu Bakar. Dia kata, aku kata Nabi, kata, hang tanya kat kau Abu Bakar, patutlah kepala hang kena kutip batu daripada langit. Kita pula macam mana? Kita tak faham makna Rasul. Kita punya ingat, nafsu kita lebih baik daripada diri Nabi. Apa salahnya benda baik? Apa salahnya untuk kebaikan? Ada orang buat semayang apa dia? Semayang sil baul. Sil baul. Apa dia? Bila keluar daripada kencing ni semua bakmit, kan kita orang main rumah lagu ni bakmit kan, orang tua-tua. Dia apa? Kencing dah habis semua, kita pun dah retuk, tok-tak semua dah retuk kan. Kita keluar mai, berjalan minum banyak, dia nak keluar balik. Benda cota lama bakmit kan. Benda lama. Buat macam mana pun dia nak terkencing. Depa ni ajak, bila kita macam tu punya keadaan kita, habis kita ambil wuduk semua, sembahyang 2 rakaat kerana kencing tak lawah. Nama dia usalli sunnatan sil baul. Sembahyang kencing. Tu dia. Punya banyak sembahyang Nabi ajak, sembahyang kencing dia pergi cari. Siapa ajak? Nabi ajak. Siapa kata? Nabi kata. Tak salah ke? Pasal apa polis negara tak kata salah? Pasal ketua polis negara tak mengaji agama. Dia tak mengaji hadis. Dia tak mengaji tafsir. Dia tak tahu. Pasal apa Tok Mufti tak rasa benda ni salah? Tok Mufti tak tahu apa makna beriman pada Rasul. Tak tahu. Pasal apa? Sokong lagi. Benda baik. Apa salahnya? Benda baik. Kita nak minta tolong, kita nak bersih hati, apa salahnya kita buat? Lepas ni buat sunat saja, aku semai sunat berak 2 rakaat kerana Allah.
Yang kawan semelit, sunat semelit 2 rakaat kerana Allah. Apa salahnya? Benda baik. Nabi bukan larang buat benda baik. Pasal apa ya kawan? Pasal apa orang nampak benda tu baik? Ni kita duk baca ni. Dalam agama, teras agama tu kena letak 100% percaya pada Nabi. Bukan percaya pada orang lain. Orang lain nombor 2, nombor 3, nombor 4. Pasal apa kita percaya Abu Bakar? Kerana Abu Bakar percaya kat Nabi. Pasal apa kita terima para imam? Pasal para imam menyampaikan sunnah Nabi. Itu saja. Bukan pasal dia lebih apa. Pasal nama dia kata, berapa banyak perkataan Imam Syafi'i disangkal. Berapa banyak perkataan Abu Hanifah ditolak. Berapa banyak perkataan Imam Malik ditolak. Berapa banyak perkataan Ahmad bin Hanbal ditolak. Pasal apa istilah ni ada dalam Ahlussunnah? Kerana kepercayaan itu 100% kepada Rasulullah. Nabi tak bagi. Nabi tak buat. Nabi orang paling mulia tak buat. Dia berurusan dengan Allah tak buat. Pasal apa nak buat? Zaman Nabi tak pernah banjir ke? Zaman Nabi tak ada ribut ke? Kaabah tak pernah tenggelam ke? Hajar Aswad pernah lucut keluar? Nabi buat apa? Panggil semua mai duduk, ratib. Qiyah apa lebih kurang boleh qiyah, golek sana, golek sini. Apa Nabi buat? Aisyah kata bila angin beribut mai, aku tengok muka Nabi dah berubah. Aisyah kata, aku kata kat Nabi, ya Rasulullah, orang semua seronok tengok awan mula bertukar warna daripada cerah jadi hitam, tanda hujan nak turun. Hang masuk keluar. Hang pasal apa jadi macam ni ya Rasulullah? Nabi kata, aku belum boleh pastikan benda itu adalah rahmat daripada Allah. Ad dan Samud, mereka pernah seronok dengan awan warna hitam. Mereka pernah seronok bila tengok ayak pasang. Tetapi yang berlakunya ialah hujan yang turun, ayak yang pasang telah meranapkan mereka daripada muka bumi ini. Sampailah Nabi tengok hujan tu turun, betul-betul turun hujan, lebat hujan turun. Lepas tu Nabi tengok tak ada banjir tak mana-mana. Muka Nabi baru cerah elok. Lepas tu Nabi tengok hujan lebih sikit. Apa doa Nabi bila hujan mendatangkan bah? Nabi apa doa Nabi? Nabi kata, ya Allah, turunkanlah hujan di atas pokok, di atas tumbuh-tumbuhan, di atas bukit-bukit ni semua bermanfaat untuk kami. Jangan jadi hujan ini mudarat untuk kami. Itu doa Nabi. Orang tak baca. Bila angin mai kuat sikit, muka Nabi berubah. Apa Nabi baca? Allahumma inni as'aluka min khairi hadhihi ar-rih. Nabi baca. Ya Allah, aku minta dengan kebaikan angin ni ya Allah. Dengan kebaikan yang dia bawa, dan aku berlindung daripada keburukan yang dia nak bawa. Nabi aja. Nak sembahyang hajat tu satu bab. Pasal apa? Kerana sembahyang hajat sunnah ni terpadam. Pasal apa? Orang agama dalam Malaysia ni tak boleh nak berkeluar satu doa yang sabit daripada mulut Nabi. Boh dalam surat khabar, boh dalam TV, cakap dalam radio. Pasal apa tak boleh buat? Ya Nana boleh buat. Ikhwan, seolah-olah sunnah ni tak penting. Seolah-olah pemimpin-pemimpin hak besar-besar ni tak mau tanya dekat ulama, ni bila jadi bencana Nabi buat apa? Tuhan suruh kita buat apa? Tak teringat nak tanya. Mingguf teringat. Nak tanya tu tak teringat. Bukan marah Pak Amir. Bila main tajuk macam tu dia usik hati kita, dia terusik. Kan bila kita ni ikhwan, jadi apa-apa kita melatah. Kita jenis suka melatah kan. Jatuh bonak, maang kali ampun. Melatah, maang kali ampun. Jadi bila jadi apa-apa tengah bawa kereta, nampak lopak bapak, bini dia kata, abang kau nak maang kali ampun, kau nak maang kali ampun, kau nak. Bukan maang kali ampun, bapak ang tu kali ampun, kau nak bilang. Tak pasal apa jadi lagu tu, apa yang kita rutin tu keluar. Kita terkejut. Kalau kita dah biasa dengan subhanallah lepas sembahyang, Allahu Akbar, dia jadi Allahu Akbar. Jadi apa yang first kena keluar di mulut kita? Nabi kata apa dia? As-sabru fi sadmatil ula. Sabar tu pada pukulan yang pertama. Nabi ajak kita doa, minta kepada Allah, minta rahmat, minta tolong. Akhir daripada surah Al-Baqarah, start daripada amana rasulu bima unzila ilaihi tu sampai ke bawah doa. Doa minta diangkat beban dalam hidup. Jangan diuji dengan benda yang cukup berat. Tapi tak ada siapa nak
petik benda ni, nak pergi bubuh dalam televisyen. Nak pergi bubuh dalam televisyen. Doa tu, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'af. Kan? Itu doa apa dia? Doa tu memang doa arwah. Betul? Doa tu doa orang mati. Tapi hingga dalam Malaysia ni, orang mati aja. Al-Fatihah. Tak, soalnya salah ke Fatihah? Tak kata salah. Tapi kenapa tak baca doa yang Nabi aja? Bila ada satu orang mati, highlight doa ni daripada Auf bin Malik. Allahumma ghafir lahu. Tayang dalam TV. Semua orang boleh hafal doa tu. Tak ada sunnah Nabi diangkat. Pasal apa, ikhwan? Kita ada satu masalah. Masalah apa dia? Kita tak tahu Nabi itu siapa dia. Ni, dia duk kata kepada kita ni, siapa taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Siapa taat kepada Rasul, dia taat kepada Allah. Rasul di sini siapa dia? Nabi dan sunnah-sunnah Nabi. Nabi dan sunnah-sunnah Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Ini semua dia nak bawa ayat-ayat Quran, dia suruh kita ambil hati kita ni, bawah mata kita, renung dengan basirah, dengan hati perut kita. Ini kedudukan seorang Nabi di sisi Allah. Maka demi Rabbmu, Allah bersumpah dengan dia punya rububiyah dia. Diangkat rububiyah dia. Demi Rabb, demi Allah yang mencipta Nabi, mencipta kerasulan, mencipta ar-risalah, demi hakikatnya Muhammad itu adalah Rasulullah. Tidak beriman hingga mereka menjadikan Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Cantik ayat Quran, ikhwan. Lah ni tak ada apa-apa lah. Saya boleh buat apa saya nak buat. Saya mazhab Syafi'i, saya buat atas mazhab Syafi'i. Sahabat ikut Abu Hanifah ke Imam Malik ke, buat. Tapi bila ada bala, semua kena stop apa yang dia buat. Farudduhu ilallah wa rasul. Bila ada bala, semua kena lepas apa yang dia buat. Dia kena rujuk kepada Allah dan Rasul sahaja. Tengok ayat Quran macam mana. Lah ni tak apalah, sekadar yang saya tahu. Takat tu lah. Bila jadi bala, jadi perbincangan. Bila jadi perbincangan, dalil mula diangkat. Ketika dalil diangkat, bertahun-tahun dah kita dua amal apa yang kita amal. Tiba-tiba jadi perbincangan, masa perbincangan tu dalil dibawa keluar, baru kita dapati berpuluh tahun dah aku duk buat ni, rupanya tak ada dalil. Wajib kita kembali pada Allah dan Rasul. Jangan bagi tahu. Saya dah buat puluh tahun dah. Jangan bagi tahu. Pasal farudduhu ilallahi war rasul. Antum tengok bagaimana rojokkan masdar dia. Lah tak ada apa lah buat lah, pasal tak sampai apa-apa. Lah nak sembahyang hajat ke, nak buat tahlil perdana ke, nak pidiah semayang ke, nak pidiah apa ke, pidiah lah. Agama tak sampai lagi. Keterangan tak sampai lagi. Tapi bila jadi perbalahan, dia akan dapat keterangan. Dia akan mai keterangan. Dia akan mai. Macam mana nak buat? Ya, orang-orang yang duduk dalam banjir ni, banjir ayak mai sampai atas bumbung, yang boleh duduk atas bumbung aja. Tiba-tiba masa tu nak sembahyang macam mana? Dalam ada tu ada pula mulut kata, tak apa, sembahyang hormat waktu. Hormat apa? Banjir. Nak hormat macam mana? Banjir bukan kerti hormat orang, dia banjir. Tak apa kata sembahyang juga hormat waktu. Tak apalah hormat waktu ke, hormat siapa ke. Tapi bila jadi perbalahan, dalil mula diangkat. Hadis mula sampai. Perbahasan mula sampai. Dhaif mula nampak, sahih mula nampak. Bila dah sampai keadaan macam tu, manusia tak boleh rujuk pada siapa-siapa dah. Dia mesti merujuk kepada farudduhu ilallah war rasul. Kalau siapa-siapa nak pegang stand lama dia juga, dia telah derhaka kepada Allah dan Rasul. Ikhwan, sebelum kita belajar akidah, duduk lepas ayat ni mai kat kita. Dia duduk lepas bagi ayat ni sentuh jiwa raga kita. Bagi ayat tu mai perang kata dia masuk. Dia teret ni, dia gerengau dalam ni, dia bagi hang rasa perang. Tengok,
Demi Allah, mereka hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim dalam perkara yang diperselisihkan. Apa saja kita selisih. Asbabun nuzul pada ayat ni ada benda selisih. Iaitu pada ayat Quran tu dia kata kalimah syajara. Hatta yuhakimuka fima syajara. Syajara tu maksudnya pokok. Cerita orang tanam pokok kurma, nak bawa ayak masuk. Pokok kurma kawan tu depan, kebun kawan ni belakang. Jadi ayak tu nak tarik getah tu, main yang nombor 2 ni dulu baru nombor 1 kah ataupun nak ikut susunan kah? Berkelai ni pergi jumpa Rasulullah. Maka Nabi selesaikan. Dalam duk selesai tu ada satu kawan kata, apa Rasulullah cakap lagu ni? Mentang-mentang dia adik-beradik Rasulullah, cakap lagu tu. Mentang-mentang dia baik dengan Rasulullah, Rasulullah bagi kat dia dulu. Turun ayat ni. Awak cakap lagu tu. Antum tengok ikhwan, ayat ni menegang orang yang hidup zaman Nabi. Cuma wahyu dah terputus. Wahyu dah tak ada dah lah. Wahyu tu duk ada. Agak-agak dengan masyarakat hari ni lah, kalau wahyu tu masih panjang lagi tak putus, berapa ayat nanti turun bukan tegak, dia tiba penendang kat kita. Dengan cara kita ni. Aku berdoa awak kalau kesal-kesal Nabi tak buat salah ke? Sahabat ni bukan tolak. Sahabat ni kata mentang-mentang lah dia baik dengan Rasulullah, Rasulullah bagi ayat kat dia dulu. Cakap aku tu je. Ayat turun. Ayat turun pula, ayat tu pergi jentik apa dia? Pergi jentik iman dia. Tak. Hang ada iman ke? Hang ada iman ke aku nak cakap ke hang? Tak ada kan? Tak ada, senang nak cakap. Kalau mengaku ada, ni bukan cara orang beriman. Dia siapa dia? Nama dia Muhammad bin Abdullah, tu batang tubuh dia. Tapi pangkat dia apa? Dia Rasulullah. Tahukah Rasulullah tu siapa dia? Dia tak pernah bertindak dengan hawa nafsu. Pasal apa pergi cakap bagi luka hati dia macam tu? Hang nakkah sembahyang hang Tuhan terima, puasa hang Tuhan terima? Pasal apa hang pergi cakap lagu tu? Ni ayat ni mai. Lepas tu ayat tu selam masuk dalam hati kita, kata apa dia? Kemudian mereka tidak rasa berat dalam hati mereka terhadap keputusan yang kamu berikan. Bila Nabi cakap sunnah, bila Nabi baca Quran, wahyu. Bila Nabi cakap hadis, hadis. Ada hadis qauliyah, fi'liyah, semua ada. Semua tu kena terima, jangan ada berat dalam hati. Masya Allah ya ikhwan. Antum kita duduk, kita fikir asal dapat. Tak apa duduk esok okok pun tak apa, boleh dapat. Kita bisa fikir. Apa semua ni? Ayat-ayat ni semua ayat-ayat apa? Ya. Ayat-ayat ni apa? Dah bukan makna asal Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Ini bahasa apa? Ini bahasa apa? Pada kita lah, kita bukan hukum orang yang cakap. Kita kata pada kita. Kalau kita keluar bahasa tu, kita hukum diri kita. Iman kita jahanam. Pasal itu kita tak mau cakap macam tu. Dalam hal ibadah, dalam hal aqidah, mesti patut step Nabi. Hal ibadah, hal aqidah, wujud dia tak ada kena mengena dengan zaman. Hal muamalat, zaman ada peranan. Hal aqidah, hal ibadahnya khusus, zaman tak ada peranan. Dia wahyu mutlak. Hal muamalat, hal kehidupan hari-harian, yang bukan semayang, yang bukan puasa, yang bukan aqidah, yang bukan rukun iman, yang bukan rukun Islam. Dia hal muamalat. Dia hal kehidupan dunia kita, yang tu bergantung pada perubahan dunia. Dia ada ijtihad. Dunia dah berubah, macam mana kita nak buat? Kena ada ijtihad. Tapi hai semayang, rakaat semayang, cara zikir, jumlah zikir, nak bersihkan hati, nak selawat, nak tilawatul Quran, nak iman kepada Allah, bagaimana sifat Allah, nama Allah, keadaan Allah, di mana Allah, zaman tak ada peranan dan ijtihad langsung tak ada. Dia memerlukan nas dan dalil daripada Allah sendiri yang cerita benda itu. Zaman tak boleh mengganggu-gugat benda itu. Ni semua duduk bagi tahu kat kita ikhwan. Dan mereka menerima dengan sepenuh hati. Kita kadang-kadang ikhwan kita kalah. Kita duduk baca ayat Quran. Ada satu sahabat saya baca dalam tafsir dalam tafsir Imam Tabari, Imam Qurtubi. Ada satu sahabat Nabi ni, dia ulama tafsir khilaf nama dia pada 10 nama.
Pasal dia ada satu benda yang istimewa tentang dia ni. Mungkin ada kena-mengena dengan kita dengan tajuk ni. Ulama tafsir ni duk cari nama sebenar dia. Tak jumpa. Akhirnya jumpa 10 nama. Yang 10 tu orang kata dia lah orang yang sama. Dahsyat lah. Dia ada 10 nama. Macam kita habis tinggi pun 2 nama dalam IC. Ismail bin Putih. Kan? Nama orang panggil ni, orang panggil Kamjat. Itu nama kampung. Nama dalam IC tu Ismail bin Putih. Sikit punya putih kami ni. Tapi dalam kampung ni, tanya Pak Long tahulah. Nama dalam IC, nama Nabi Zulkifli bin Ahmad. Orang panggil Man Hantu Raya. Tu nama kampung. Ada orang panggil Tontai. Pak Long tahu kan. Cerita tu dah lama lah. Nama orang panggil Pak Mat Tabuk. Macam-macam. Saya pergi tabuk tu pasal apa? Dia duk tabuk apa? Dia ni Pak Mat Tabuk, Pak Mat Terpa, saat ni Pak Mat apa Periuk. Macam-macam nama. Sahabat ni dia terkenal dengan 10 nama, semua nama baik-baik. Saya duk tulis tadi dalam tafsir Imam Qurtubi. Satu orang panggil nama dia dengan nama Dumairah. Dengan dad Dumairah, satu nama. Yang kedua orang panggil dia dengan nama Junda' bin Dhamrah. Junda' bin Dhamrah. Kalau kita pergi pejabat pendaftaran Junuh dia nak eja. Apa dia? Junda' dia bojun terus senang. Dia bojun. Junda' bin Dhamrah nama kedua. Nama ketiga Habib bin Dhamrah. Habib bin Dhamrah. Nama ketiga orang panggil Jundub bin Dhamrah. Nama keempat, nama kelima orang panggil Dhamrah bin Jundub Al-Dhamari. Nama dia ni. Ni dalam tafsir Qurtubi. Nama yang keenam orang panggil Dhamrah bin Barid min Bani Lais. Nombor 7 orang panggil dia dengan nama Dhamrah bin Nuaim. Nombor berapa? Nombor 8 orang panggil dia Dhamrah bin Khuza'ah. Nombor 9 orang panggil dia Dhamrah bin Jundab. Nombor 10 orang panggil dia Dhamrah bin Al-Ais Ar-Ruzaqi. 10 nama. Dalam 10 nama ni ulama tafsir duk cari nama yang tepat, tak jumpa. Tak jumpa. Setengah panggil Habib bin Dhamrah, setengah panggil dia dengan nama Jundub bin Dhamrah. Ini 2 nama yang agak popular. Dan apa cerita dia ni? Dia ni punya cerita ikhwatul iman. Dia ni dalam tafsir Qurtubi kata wa kana minal mustad'afin bil Makkah wa kana marida. Satu orang tua tak larat nak berjalan, duduk di Mekah, cukup sakit dan lemah. Dia ni satu orang tua. Masalah dia falamma sami'a ma anzalallahu fil hijrati, bila dia dengar ayat hijrah ni turun dan dia tahu Nabi dah hijrah dah, dia jadi lemah perut. Tapi dia nak berjalan tak boleh dah. Kata 10 nama ni ulama duk persisih nama dia. Dia hanya mengharapkan kalau orang boleh kokoh dia ke, orang boleh angkat dia letak atas kuda ke. Macam tu je dia punya jalan. Falamma sami'a anzalallahu fil hijrah qala ukhrijuni. Bila dia dengar Nabi hijrah, dia kata dekat diri dia, aku nak hijrah sama. Tapi nak hijrah lagu mana? Tak larat. Dia ni satu orang yang ada satu kuda. Dia suruh anak dia wada'a alaihi, angkat dia ni letak atas kuda, dan dia kata kat anak dia tak apa, pukul kuda tu biar kuda tu berjalan arah menuju ke Madinah. Jadi anak dia ni tak sanggup lah nak buat macam tu. Anak dia ikut dia. Tua. Ada 2 riwayat. Satu dalam tafsir Qurtubi kata dia berjalan. Berjalan sampai ke tempat bernama Tana'im. Famata. Dia mati. Maksud dia mati, dia tak ada jumpa Rasulullah. Dia mati. Satu riwayat lagi cerita, sebelum dia sampai ke Tana'im, dia nak mati tu,
Dia rebah daripada kuda dia, dia jatuh atas pasir. Anak dia semua angkat dia. Orang kata Tanaim tu bukan jauh mana kan. Dalam kawasan Mekah lah kan. Tanaim tu tempat orang duduk ni. Duduk niat tu. Dia keluar tanah halal kan. Dia keluar sikit aja, berapa. Kalau naik kereta pun berapa dit aja. Kan? Kalau naik kereta pakai petrol Saudi murah lah. Kalau pakai petrol Malaysia mahal sikit lah. RM4 aja. Dululah RM5-6 kan. Sampailah. Dia dah sampai ke Tanaim. Maknanya dekat dah. Tapi nisbah hari tu berjalan kira peluh lah juga. Nak sampai ke dia nak sampai ke Madinah. Dia daripada Mekah. Dia keluar mai ke Tanaim tu. Jauh ke dekat? Maknanya dia tak keluar lagi daripada bumi Mekah. Dia nak menuju ke mana? Ke Madinah. Dengan Mekah tu dia dekat. Tapi dengan Madinah jauh. Tapi dia orang kata Pak Mik baru keluar pintu. Sampai ke Tanaim. Tanaim ni tak silap tempat Mik satu-satu tempat orang duduk niat kan. Sampai Tanaim, dia nak keluar daripada Mekah tu menuju ke, sampai ke Tanaim dia rebah, dia jatuh daripada kuda dia tak boleh pergi dah. Tak larat sangat-sangat. Satu riwayat tadi berhenti takat tu cerita dia. Dia mati di Tanaim. Satu riwayat lagi kata, dia sampai dekat Tanaim, mata dia memandang ke arah Madinah. Dia tepuk tangan dia atas tanah. Dia tampak di tangan dia. Dia kata, ya Allah, ini janji aku dengan hang. Dia tampak lagi satu tangan dia. Dia kata, ya Allah, ini janji aku dengan Rasulullah. Aku nak duduk belakang dia. Dia mati. Runtuhan. Bila dia mati, dalam riwayat kata apa, ikhwatul iman? Waja'a banuhu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhbaruhu bil qissah. Anak-anak dia sampai ke Madinah, ceritalah benda ni dekat Nabi. Bila cerita benda ni dekat Nabi, ikhwan sahabat duk dengar. Faqala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law balagha ilaina latamma ajruhu." Sahabat duk dengar. Sahabat kata, kalaulah dia boleh sampai Madinah, sempurnalah pahala hijrah dia. Tapi dia pergi mati. Dia mati tu kira awal sangat. Orang kata kalau tengah jalan pun cantik lah kan. Dia pergi mati tu Tanaim, dekat sangat. Wa qad mata bit Tanaim. Ini sahabat duk cakap, Allah, dia pergi mati Tanaim pula. Kalau dia boleh sampai, bagus lah. Walaupun tak tengok Nabi dan sampai tak mana-mana dalam Madinah lah kan. Alhamdulillah. Fanazala hadhihi al-ayah. Bila sahabat cakap lagu tu, Allah Subhanahu wa taala jawab kedudukan dia tu pada ayat 100 dalam surah An-Nisa. Allah jawab. Allah kata, wa man yuhajiru fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'a. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih summa yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Ayat 100 surah An-Nisa. Allah kata, barang siapa berhijrah pada jalan Allah, dia pasti akan mendapati betapa banyaknya pertolongan-pertolongan Allah yang selama ni dia tak nampak. Dengan hijrah dia boleh nampak macam mana Allah tabuk pertolongan. Wasa'ah, dan dia boleh tengok benda kedua, betapa luasnya bumi Allah Ta'ala ni. Siapa tak hijrah, dia tak boleh nampak. Anda tengok orang Malaysia ke, dia keluar daripada Malaysia nak pergi jihad ke mana-mana. Dulu cerita Rusia lawan dengan Afghanistan. Dulu kan banyak. Zaman dulu Afghanistan lawan dengan Rusia. Orang Malaysia pun pergi, dia balik mai depa cerita macam mana. Benda yang tak pernah nampak di Malaysia, nampak di sana. Orang cerita macam mana Rusia lepas bom mai burung sekawan. Dalam jumlah ratusan burung kecil-kecil ampu bom tu letak ke bawah, tak meletup. Di Malaysia nak nampak lagu tu tak ada lah. Kan? Di Malaysia ni kita nampak benda lain. Apa dia asap kemutih tu balai rokok. Itu satu keajaiban. Orang tak duk asap berkepui. Itu satu keajaiban. Orang cerita. Ni kita duk tengok dalam video orang duk cerita kan. Duk berlaku tembak menembak di Palestin, satu kawan kena tembak, kena tandada betul-betul, rebah jatuh.
Kawan lain nak pergi ambil dia tak boleh. Peluru duk main macam ayam hujan. Tiba-tiba ada satu orang berjubah putih, pegang dia lagu tu je, angkat petak, kawan tu hilang. Cerita. Allah kata siapa yang berhijrah di jalan Allah, wa man yuhajiru fi sabilillahi, siapa yang hari itu dia berhijrah untuk Allah, untuk Rasul, yajid fil ardi mugharaman katsira. Dia akan dapati betapa banyaknya pertolongan Allah yang dia boleh nampak dengan mata, dia boleh rasa dengan jiwa dia, wasa'ah, dan betapa luahnya kurnia Allah. Allah kata sepatah, wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi summa yudrikuhul maut. Siapa-siapa yang meninggalkan rumah dia dengan tujuan nak berhijrah kepada Allah dan Rasul, tiba-tiba dia disekat oleh kematian. Ni. Yang siapa dia tadi? Yang kita duk habaq nama dia hak panjang majalah tadi. Sekurang-kurangnya kita ingat nama dia Damrah ni. Siapa-siapa yang dia nak hijrah kepada Allah dan Rasul, tiba-tiba dia faqad waqa'a, tiba-tiba datang kepada dia summa yudrikuhul maut, mati mai. Allah kata faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Telah tersedialah di sisi Allah pahala sepenuhnya, pahala berhijrah kerana Allah dan Rasul, walaupun dia mati tana'im. Wa kana Allahu ghafurar rahimah. Bukankah Allah itu sangat pengampun dan sangat mengasihi hamba-hamba dia? Apa kena mengena dengan kita, ikhwan? Ni. Kena mengena dengan kita cerita ni, ikhwan. Kita berapa puluh tahun dah duk hidup cara kita. Hidup dengan sistem kita. Kita celik-celik kita umur 40, kita celik-celik umur kita 31, umur kita 35, umur kita 36, baru duk start duk dengar agama sikit demi sikit, dengar pula pelik daripada yang lain. Kan, duk pergi ke YouTube, duk pergi ke internet, duk tengok pelik. Yang kita duk terima pakai dah 10 tahun dah, ikhwan. 10 tahun dah. Bila dengar rasa nak berubah terus. Jangan pandang kiri, jangan berubah terus. Dalam proses kita nak berubah tu, bini kita cakap macam lain, saat ni balik rumah mak mentua pula cakap macam lain, bini kita pula agak pandang serius yang kita duk cakap, dia pula hantar WhatsApp kepada mak mentua lah, ada WhatsApp semua. Hantar pula mak mentua pula share pula dengan pak mentua kita. Pak mentua kita pula hantar pula mai kat mak pak kita, bisan dengan bisan lagu duk bincang dalam WhatsApp. Kan? Ni satu keluarga punya grup ni orang buat WhatsApp anak cucu. Bincang pasal apa? Bincang bukan pasal nak hantar bantuan ke Pantai Timur. Bincang, awak dia ni pelik sangat ni. Bincang menantu anak balik ke rumah duk cakap dekat bini dia, kata Allah tu bersemayam di atas arasy. Cakap tu. Pak mentua dah jadi satu macam yang rosot. Pak mentua duk baca kitab lama, wujud ada, lawan tak ada, lawan habis. Cara macam mana nak buat? Ini melibatkan kita punya rumah tangga, melibatkan anak-anak. Kita nak bawa anak main mengaji, bini pula kata, abang pergi sendiri ya. Kita nak bawa bini kita pergi, mak mentua mai hari tu, mak mentua tahan kalau nak pergi mengaji macam tu, hang pergi sendiri sudah cukup. Hang nak masuk Telaga Borok, hang masuk pergi. Anak aku, cucu aku jangan bagi masuk. Pandukan ayat ni, jalan terus perubahan kita. Jalan terus. Tengah tu kita kena torture, dia main migraine, dia main pening kepala, dia main sesak nafas, masuk ICU, mati. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahala yang Tuhan akan bagi pada kita kerana tekanan dan torture perubahan ini seperti mana pahala orang yang berhijrah di jalan Allah. Tak ada siapa kata benda ni senang, ikhwan. Benda ni dia dah jadi macam mana kulit dengan isi, nak tarik keluar tu dia meleleh air mata. Air mata. Saya cerita di mana baru ni kan? Belum dah ingat saya cerita di mana. Yang kawan tu kata dia dengan bini dia meluat tengok muka saya. Meluat. Di mana saya cerita? Di airport nah. Airport mana? Aku di kuliah sini kan? Ada sini ya? Ingat balik. Meluat tengok.
tragedi tu berlaku di airport kan, airport Subang. Meluat tengok muka, meluat. 3 tahun makan masa. 3 tahun makan masa baru nak buat perubahan. Jalan terus. Dapat tu jalan terus. Pegang sunnah, dah tahu dah sunnah sembahyang lagu mana, sunnah puasa macam mana ada, puasa macam mana tak ada, sembahyang lagu mana ada, sembahyang lagu mana tak ada, macam mana nak urus jenazah, semua kita tahu cara sunnah. Jalan terus. Tak mana sempat sunnah tu berlabuh dalam hidup kita ni. Lah dah 65 baru tahu hidayah Allah Ta'ala macam ni. Pegang setahun, pegang 2 tahun, dia main tak larat. Tempoh 2 tahun nak bercakap pula dengan bini kita agak susah. Tak apa, jalan terus. Jalan terus tu duk pi ICU, CCU, duk pi meninggal terus. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kita akan dapat pahala hijrah kerana kita berubah itu daripada bid'ah kepada sunnah, daripada jahil kepada ilmu, daripada tak ada kena mengena dengan Islam kepada menyanjung agama Allah. Kita akan jadi seperti mana Damrah bin Jundub ini. Kita tepuk, kita tok tangan kita atas dada, ya Allah, aku hijrah untuk Hang, ya Allah. Bukankah ikhwan kita nak berjalan menuju Allah? Nabi sebut dalam hadis dia, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apa yang kita dengar ni ikhwan, kita dengar apa? Hak tu kita kena betul-betul bagi satu tumpuan. Kita dengar apa? Kita dengar pasal apa? Kita dengar cerita pasal apa? Pasal Allah, pasal Rasul. Kita starting mengaji akidah ni, muka surat 58 Pak Amir. 59 pun lagu nak pi tak pi, lagu nak pi tak pi kan. Ni semua ni duk bagi satu olahan pasal apa? Pasal kembali pada Allah dan kembali pada Rasul. Siapa-siapa yang dalam hati dia beramal kerana Allah dan Rasul, dia akan dapat untuk apa dia beramal. Siapa-siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, dia akan dapat Allah dan Rasul dalam hati dia, dan dia akan kembali di hari akhirat kepada Allah. Rasul akan menjadi saksi di atas perjalanan hidup dia. Tapi siapa-siapa yang berjalan dalam dunia ni ikhwan, lidunya yusibuha, kerana dunia dan apa yang ada dalam dunia, tak ada kena mengena dengan Allah dan Rasul. Kita tanya ada satu soalan, kita tanya soalan kedua, kita tanya soalan ketiga, dia dah jadi blur dah, dia tak boleh jawab. Dia kata, Syekh betul lah apa yang tak kata ni, betul lah kita duk buat ni bukan ada apa. Tapi susahlah Syekh, masyarakat kita ni, dia akan kembali pada Allah dalam keadaan tak ada apa. Dia akan kembali dalam tak ada apa setelah dia tahu kebenaran tu macam mana. Karena tu ikhwatul iman, tajuk yang kita baca ni, dia buat main lagi satu ayat Quran. Ayat Quran, innama kana qaulal mu'minin iza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. An-Nur 51. Sesungguhnya jawapan, tengok, jawapan. Sesungguhnya jawapan kepada orang-orang mukmin apabila mereka dipanggil kepada Allah, dipanggil kepada Rasul, agar Rasul mengadili di antara mereka, adalah ucapan kami dengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jawab balik ke orang beriman. Hang nak bawa kami ke mana? Kepada Allah dan Rasul. Sami'na wa ata'na, kami sampai. Kita dengar penjelasan dia. Penjelasan dia kita dengar. Khutbah orang kita dengar, ceramah orang kita dengar, diskusi forum ke apa, semua kita dengar. Bawa kepada Allah dan Rasul, kita akan kat tangan, sami'na wa ata'na. Kita akan buat macam sahabat Damrah bin Jundub buat, kita tampang tangan kita untuk Allah dan Rasul, aku bayar. Sepanjang perjalanan hidup kita tu, kalau ada ujian, Allah akan bagi kepada kita pahala hijrah, ikhwan. Dia buat main lagi satu ayat, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin iza qada Allah wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin, dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Barang siapa menderhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan sesat yang sangat nyata. Tak ada derhaka pada Allah. Mukmin, walaupun ayat ni ada asbabun nuzul tentang Zaid bin Harithah,
kahwin dengan Zainab bin Jahshin. Cerita dia. Tapi secara zahirnya ayat ni kata mukmin bila dengar sesuatu daripada Allah dan Rasul, dia tak lawan. Dan kita nak kena tengok siapa yang kita lawan. Dan kita juga nak kena tengok siapa yang kita pertahan. Lawan siapa, pertahan siapa. Itu kena tengok. Kita lawan siapa? Kita nak pertahan siapa? Kita nak pertahan untuk nenek kita. Kita nak pertahan apa dia? Nak pertahan kita punya masyarakat. Nak pertahan kita punya apa bahasa lah, orang tua-tua. Orang tua-tua yang kita nak pertahan semua dah arwah dah. Tak ada satu orang tua-tua yang kita pertahan duduk hidup lagi. Kalau dia duduk hidup, tak panggil orang tua-tua. Ni semua ni orang tua-tua dulu. Tunjuk Ustaz muka orang tua-tua dulu. Nak pergi salam sekali dengan dia tengok. Tak ada dah. Orang tua-tua dulu tu. Dia kata dulu tu bila? Lepas minyak naik ke sebelum minyak naik? Yang kata dulu tu. Tak lah, dia kata orang tua-tua dulu zaman tok nenek mati dah semua. Nak pertahan apa? Kita nak pertahan siapa? Kena tahu. Dan kita nak lawan siapa? Yang kata semayang tak ada usali ni siapa? Yang semua kita sepakat dia semayang tak ada usali. Rasulullah. Betul tak? Betul. Nak lawan buat apa? Dan kita nak pertahan siapa? Ni Rasulullah. Dia semayang tak ada usali. Dan tak ada cedera apa semayang kita. Allahu Akbar. Semua tahu niat berimpun dalam hati. Allahu Akbar. Kau lepas sembayang macam Nabi, lampu luruh berdebum. Aku duk kata dah, tengok. Kesan aku sembayang tak ada usul dia, tengok luruh dalam kipas itu. Ni aku kalau macam tu jadi carry on lah, ada mudarat. Kalau macam tu jadi tengah-tengah sembayang cantik duk usali, aircon pukul cantik semua. Nak try tak usali pula ah. Allahu Akbar. Tak terdengar. Radio buka sebelah. Perai, banjir. Tengok. Astagfirullah. Ni aku tak mau sembahyang. Kalau macam tu jadi, tak salah sembahyang. Takkan Allah nak hantar Rasul dia dengan sunnah Rasul dia bagi jahanam alam ni. Allah hantar Rasul dia supaya kita terima, jangan tentang Rasul dia. Dan agama ni kena tengok Rasul dia. Kerana agama Allah turun dekat Rasul dia. Kena tengok benda tu, kena tengok. Apa kita buat? Kita nak lawan siapa? Kita nak pertahan siapa? Tengok. Macam orang hari ni kan. Dia suka ekonomi, dia suka politik. Politik mana nak pertahan, politik mana nak lawan. Allah kita nak lawan, Rasul kita nak lawan, hak kita nak pertahan. Ini bukan satu kecerdikan dalam hidup kita buat. Alam ni Tuhan punya. Nyawa kita Tuhan punya. Mudarat, manfaat semua Allah yang akan tentukan. Dan mati adalah benda yang paling mengerikan. Tak sabar. Allah beritahu pada dalam Quran, wa yumhiqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah akan hancurkan semua duit kita di atas platform riba, dan Allah akan suburkan semua harta kita yang disedekahkan. Allah kata dalam Quran dalam suratul Baqarah. Pemimpin nombor satu, agung-agung, raja-raja, ulama-ulama, gubernur bank negara semua kena tengok ayat ni. Hang nak buat apa? Hang nak kata apa? Cerdik pandai ni. Sampai cerdik dia sampai kita tak tahu pandai duduk tang mana. Bijak sana ni. Tengok ayat Quran. Di atas based on dalam diri dia Muslim, tengok ayat Quran. Allah kata dia akan hancurkan orang-orang yang terlibat dengan riba. Sistem riba dia akan hancurkan, dan dia akan suburkan duit yang disedekahkan dengan duit yang bersih. Tengok balik ayat ni. Siapa kita nak pertahan, siapa kita nak lawan. Nak pertahan kapitalis, nak lawan undang-undang Islam, you battle. Apa? Fikir balik kata apa Pak Cik? Think again. T-H-I-N-G. Silap. T-H-I-K. Think. Alah sikit-sikit, bukan silap akidah pun. Silap akidah bolehlah lawan. Sikit-sikit aja tak ada apa. Ada tengok balik ikhwan. Baik, seorang hamba akan selamat dari siksa Allah bila dia mentauhidkan Allah dengan ikhlas dan ittiba.
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang balik perkataan dia. Saya akan berhenti di bawah tu. Dia kata seorang hamba akan selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala bila dia mentauhidkan Allah dengan ikhlas dan ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Saya pegang kesepakatan umat, siapa pun tak mau masuk neraka. Ijma' di kalangan umat, siapa pun tak mau masuk neraka. Dia gila ke? Dia macam mana punya korongo? Bahasa lama Pak Mit. Korongo. Korongo ni kira orang panggil apa? Tak ada benda dia tak buat. Cuma dalam hidup dia belum pergi sembah dekat toko Hindu aja. Lain semua dia buat. Hang sebut apa ke, kedai tua ke, semua dia masuk dah. Korongo. Ni zaman dulu ni, orang panggil korongo. Macam ni punya korongo. Tanya kat dia, ni korongo. Hang nak masuk syurga ke masuk neraka? Gila, awak korongo tak boleh masuk syurga. Korongo nak masuk syurga. Nak masuk syurga. Ijma' ni besar lah. Ijma' di kalangan manusia. Semua nak masuk syurga. Tiba-tiba Allah meletakkan syarat masuk syurga. Ayat 111 surah Baqarah. Yang ni. Iaitu apa dia? Kena tauhid kepada Allah dan ikhlas tauhid dan ittiba' kepada Rasulullah. Syarat Tuhan bukan syarat kita. Bukan syarat kerajaan, bukan syarat pembangkang, bukan syarat siapa-siapa. Syarat Allah dalam Quran dalam surah Baqarah ayat 112. Ayat 112 suratul Baqarah. Nak masuk syurga. Ayat 111 berkenaan dengan Yahudi. Yahudi kata syurga dia punya, Nasara kata syurga dia punya. Ayat 112 Allah templak dua bangsa ni. Allah kata nak masuk syurga kan? Dia aku bagi syarat. Ni syarat ni. Kena mengesahkan Allah dengan ikhlas dan kena mengikut Rasulullah. Ikhwan, nak masuk syurga ni kena ikut jalan Nabi. Siapa Nabi ni? Siapa Nabi ni? Sewajarnya dia kita sayang, dia kita hormat, dia kita agung. Tapi macam mana kita nak sayang, kita nak agung, kita nak hormat, kita nak injek rasa sayang dekat dia tu macam mana? Kita kena ikut dia. Kita kena jaga lisan kita, jaga perbuatan kita, dalam apa keadaan pun kita jaga. Tidak boleh mengambil kepada selain daripada Nabi sebagai pemutus hukum dan tidak boleh redha kepada hukum selain daripada hukum beliau. Itu dia. Nanti dia nak baca bab akidah ke depan kan, nanti akan ada hadis daripada Nabi menceritakan bagaimana tauhid diikat dulu tang sini. Bila jumpa hadis-hadis sahih, jangan petikai. Tolaklah semua hukum tapi jangan tolak hukum Rasulullah. Hukum Rasulullah ni apa dia, ikhwan? Quran dan sunnah. Hudud hukum Rasulullah, hukum Allah. Tapi sembahyang cara Nabi pun hukum Allah juga. Selawat cara Nabi pun hukum Allah juga. Semua yang ada dalam Quran adalah hukum Allah dan semua sunnah itu adalah sunnah Rasulullah. Apapun Allah dan Rasulnya putuskan tak boleh ditolak dengan pendapat seorang guru, imam, qiyas dan yang lain. Tak boleh tolak. Tak boleh tolak. Ceritalah Nabi Adam mai atas gunung Jerai macam mana pun. Nabi Adam mai gunung Jerai. Tak apalah. Mana nak tu dulu kan. Dulu ni bukan ada hak ni nama Malaysia. Zaman Nabi Adam bukan ada map. Dan Nabi Adam turun tak mana pun dia bukan tahu. Siapa yang boleh bagi endorsement Nabi Adam turun kat sana? Rasulullah lah boleh bagi endorsement. Nabi kata nazala Adam fi jabalil Jerai. Oh betul ya. Cantiklah. Rawahul Bukhari. Cantiklah. Allah turunkan Nabi Adam di gunung Jerai. Tapi endorsement daripada Nabi tak ada. Jadi kalau tak ada, jangan buat mangker. Okay. Nabi tak cakap pun. Tapi tak apalah. Orang kata bolehlah lagi. Bolehlah lagi Pak Long. Saya dan lah 2 kali pergi gunung Jerai dulu. Betapa dulu ni 2 kali. Hari ni baru saya tahu Pak Mi, alhamdulillah tempat saya berdiri itu tempat Nabi Adam turun. Alhamdulillah lah. Dan lah
Kan, kira saya dan lah bekas tapak kaki Nabi Adam tu. Dan lah. Dan. Jadi siapa-siapa nak tengok Nabi Adam berjalan, tengok saya lah. Tapak kaki tu. Dan. Ini dia pergi kerak dalam YouTube, tengok dia mengaku dia Nabi Adam pula. Jahanam boleh, Jahanam pula boleh. Kan? Dunia hari ni, dunia keras. Dia bukan dengar kita cakap. Daripada mula tu, dia pergi tengok dajjal dia mengaku pula lah. Tak apa. Sesungguhnya seorang Muslim tidak akan selamat dunia dan akhirat sebelum dia serah diri kepada Allah dan Rasul dan penyerahan apa yang belum jelas baginya kepada orang yang mengetahuinya. Hal tersebut artinya berserah diri kepada nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah, tidak menentang nas-nas Quran dan Sunnah dengan penakwilan yang rosak, syubhat, ragu dan pendapat orang lain. Tak boleh. Bila hadis main macam tu, Quran main macam tu, sami'na wa ata'na. Cuma wajib kita pastikan sahih ke tak sahih. Kalau dia hadis itu dia. Lain tak ada apa. Pastikan tu aja. Nak cerita pasal apa, semua boleh cerita. Tapi mana riwayat dia? Apa kata para ulama yang dia ni jago-jago dalam dunia ilmu? Dia kata apa? Ibnu Khuzaimah kata apa? Ahmad kata apa? Imam Malik dalam Muwatta kata apa? Imam Syafi'i dalam Musnad dia kata apa? Bukhari, Muslim, Sunan Sittah, kitab hadis ni kita tak pernah dengar. Sunan Ibnu Jarud tak pernah dengar. Kita pun tak pernah dengar kitab-kitab sahih macam ni punya duk ada. Sahih Ibnu Aiwanah tak pernah dengar. Buka sebelah kanan lagu tu punya duk ada kitab dah. Tu dia. Tu dia punya duk ada. Ibnu Qudamah menulis Al-Mughni dengan syarah dia. Tu dia. 2 depa, 3 depa tangan panjang berjalan. Tu dia. Kita dengar sahih, kita terima. Tak sahih, kita berhenti sah. Jadi ikhwan, kesimpulan dia, kita berhenti kat sini. Ada sebuah riwayat. Dia nak menceritakan tentang Nabi tak suka kita berselisih setelah ada wahyu daripada langit. Nabi tak suka kita selisih. Tak suka. Dalam agama, kita tak boleh selisih. Ada wahyu daripada langit, di atas nama Muslim, kita kena tunduk, kita kena taat, kita mesti kena terima. Kalau kita lawan juga, kita derhaka kepada Allah dan Rasul. Siapa pun atas dunia, apa pos yang dia ada. Apa pos pun dia ada. Dulu ada menteri mana, tak tahu, dia kata apa? Gabung 100 hari. Gabung 100 hari. Suruh pergi bubuh warna hitam atas day. Suruh pergi lekat warna hitam dekat sini. Kan? Kat sini saya Kemangkatan Sultan Perak hari itu. 100 hari gabung. Tak apalah. Nak gabung sampai 1000 hari pun tak apa. Tak ada had. Dalil mana? Kena ingat nah. Apa kita ada dalam dunia ni? Ingat nah ayat 24 surah Taubah. Allah bagi contoh rumah besar, berniaga besar, harta banyak, anak, bini, mak, bapa, adik-beradik, kawan kenalan semua. Allah bagi contoh ni semua. Semua ni tak boleh jadi sebab kamu meninggalkan Allah dan Rasul. Menteri ke, menteri fasola ke, siapa pun tak boleh di atas platform post itu meninggalkan sunnah Nabi. Tak boleh. Tak boleh. Hang player football ke, haming rugby ke, haming siapa pun, hatta kita gangster sekalipun. Kita ni siapa dia? Abang Long. Ni kita ni Abang Long. Berapa hari lagi nak masuk dalam Long tu lupa. Abang Long. Kita ni Abang Long. Langgar kawasan aku pecah nak pecah kepala orang. Tak apa, pecah habislah. Tapi ingat Abang Long, besok Abang Long ke siapa akan mati dalam kubur, dia akan tanya ni siapa dia. Semua kepala Abang Long boleh pecah. Kepala Abang Long malaikat nanti bagi pecah kalau tak kena Nabi. Tak cukup setakat tu. Kita orang besar, kita raja, kita pakai kain kuning. Raja ni pakai kain kuning, berjalan atas kapet merah. Hormat. Mati pun cantik punya mati, hormat. Ada tiupan napiri, tung tung tung. Jalan pergi. Buat pula petabalan baru mayat boleh keluar.
Cara masuk mayat raja dalam tanah pun berbeza. Bukan pakai cangkui. Jangan pakai cangkui. Cemar duli. Pakai apa? Tanah buat dalam guni. Angkat guni satu-satu, buka lepas. Prung. Angkat satu, buka lepas. Prung. Masuk dalam tu, dia tanya soalan yang sama. Siapa dia ni? Hadis Bukhari, riwayat daripada Anas bin Malik. Siapa dia ni? Ma kunta taqulu fi hadzal nabi. Hang nak kata apa tentang nabi yang aku hantar dekat hang? Tiba-tiba kata, dia pecahkan kepala orang-orang yang ada jawatan besar-besar dalam dunia, tak kenal nabi. Kawan situ, dia bukan siapa-siapa, dia beggars man. Dia ni beggars, dengan bangsat, dengan teruk, siapa pun tak kenal. Tidur pun tepi tong sampah. Dia mati, tapi dia semayang cara Nabi. Akidah dia macam Nabi. Dia disambut sebagai orang yang istimewa di alam balik sana. Dikatakan, roh siapa yang cantik, wangi ni, siapa dia ni? Wahai di dunia, dia beggars. Kapan masuk dalam tanah, dia kenal. Dia kata, inilah Rasulullah yang dunia perang dengan aku, orang maki aku, orang pulau aku, orang tuduh aku. Aku pernah dikecam dalam keluarga aku pasal aku nak tegakkan sunnah Nabi. Inilah orangnya. Malaikat kata, tidaklah kamu seperti orang yang sangat terhormat. Kena ingat. Jadi satu orang Islam, ikhwan, saya cakap benar ni, satu orang Islam, ima dia rakyat biasa, ima dia orang besar, dia tak boleh kata, saya tak tahu hal agama. Dia tak boleh kata. Masalah saya menteri, saya nak buat satu benda. Awak you buat lagu ni. I mana tahu tak boleh. You mana tahu tak boleh. Boleh. Saya tak tahu pasal internet. Tak apa, internet bukan mai ikut wahyu Quran. Saya tak ada handphone besar-besar. Tak apa. Saya tak pernah naik Air Asia. Lagi tak apa. Kapal-kapal terbang tak pernah naik. Tak apa. Tapi saya tak tahu Nabi semayang macam mana. Ikhwan, anda tengok, politik fardu kifayah pada sebahagian orang, tapi salat fardu ain untuk semua orang. Orang politik kena sembahyang macam Nabi. Orang politik, dia boleh berpolitik macam dunia dia, mungkin kerana ada kengkangan, tapi dia kena sembahyang macam Nabi. Siapa pun dia kena sembahyang macam Nabi. Pasal kita la ilaha illallah Muhammadun Rasul, sembah Allah itu dengan syariat Nabi Muhammad. Ini kita duk baca, ikhwan, asas kita. Asas kita. Hadis sahih sampai, sunnah sahih sampai, sami'na wa ata'na. Kita terima. Terima. Bagi tahu persib ni semua dekat bini kita, dekat anak kita. Bagi bini kita dengar benda ni, anak kita, menantu kita semua dengar. Hampa ni semua dah kahwin lepas habis dah. Dalam hidup ayah ni tinggal satu hari aja. Hari ayah nak mati. Hari ayah nak mati, hari ayah lost everything. Tapi ayah pesan, ayah mati, tutup aja mata, hampa nak berkeluar ayah daripada rumah ni, ada satu wasiat. Jangan keluarkan ayah daripada rumah ni melainkan dengan sunnah Nabi. Lain semua dah habis dah. Lain semua dah habis dah. Kita dah beritahu dah. Siapa pun boleh urus mayat ayah, tapi dengan cara sunnah. Itu saja ayah mah. Dulu ada hajat ayah boleh buat, tak dan buat. Hampa mau, ayah mau, tak sama. Ayah nak buat kenduri kendara tanpa muzik. Hampa ni muda mau muzik. Ayah dah ikut dah. Ayah nak buat kenduri kendara cara baik. Hampa lagu nak berkerih kontok di pinggang ni semua pakai tengkolok lah. Ayah turut kehendak apa. Hari ayah mati, hampa kena turut kehendak ayah. Ayah tak mau mati macam seorang raja. Ayah tak mau mati macam seorang panglima. Ayah nak mati sebagai seorang hamba Allah dan umat kepada Nabi Muhammad. Apa ada kat mayat Nabi, ada kat mayat ayah. Apa yang tak ada kat mayat Nabi, tak ada juga kepada mayat ayah. Hidup jadi pesanan, mati ayah tinggal sebagai wasiat. Last punya. Kena bagi tahu. Itu kita punya hasrat dalam duk berjuang sunnah ni. Kita mati, kita jadi seperti Munaddam bin Jundak tadi ni. Semoga Allah bagi pahala besar dekat kita, ikhwan. InsyaAllah, lepas ni kita sambung muka surat 60. Ikhwan, kita ada tabung yang berjalan. Tabung tu dah jalan dah pun tadi.
Ini kita nak kumpul-kumpul untuk saudara kita, adik-beradik kita di Pantai Timur. Di Pantai Timur. Pak Long bawa susu kambing 20 botol. Tapi hari ni Pak Long buat sacrifice. Jualan susu kambing tu semua masuk dalam tabung kita ni lah. Semalam di Petrobong dia panggil derma kilat. Kita derma tu mau kilat tu tak mau. Kena kilat mampu betul kan. Kita cuma mau derma sepantai kilat kan. Jadi susu kambing boleh dah. Susu kambing hari ni pun for donation. Boleh. Dan nanti Pak Long akan masukkan dalam sini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika.